Tanda bangun. Yang hormat Pak Ribunta. Masih Tuan Speaker. Buah kedondong, buah bidara. Dua insan bertentang mata. Izinkan saya mula bicara tentang bajet 2015 negara kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya mulakan dengan firman Allah dalam surah Al-Hashr ayat yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walil rasul walidhil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil kay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum wama atakumur rasul fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa yang Allah kurniakan kepada rasulnya dari harta penduduk negeri tanpa peperangan, maka ia adalah ditetapkan bagi Allah dan Rasul serta kaum kerabat yang miskin, anak-anak yatim dan orang-orang miskin serta musafir, supaya harta tidak beredar di antara orang yang kaya di kalangan kamu. Dan apa yang dilarang, maka berhentilah dari melakukannya. Dan apa yang disuruh, maka lakukanlah. Bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Pedih siksaannya. Tuan Yang Dipertua, saya mengambil skop perbahasan kali ini bagi pihak Paribunta untuk melihat benda-benda yang basic tentang bagaimanakah ekonomi itu harus digerakkan. Saya memerhatikan sahabat-sahabat saya, khususnya daripada Kinabatangan dan rakan-rakan lain, telah mempertahankan hujah-hujah dan menyokong bajet ini. Saya tidak bercadang untuk menyokong ataupun tidak, tapi saya mengajak keseluruhan ahli dewan untuk meneliti perkara-perkara asas apa yang menyebabkan masalah di dalam negara kita. Tuan Dipertua, kita melihat dalam apa saja istilah yang dipakai, sama ada dalam Al-Quran ataupun dalam teks-teks yang lain, bahawa sepanjang sejarah pembelaan kepada rakyat ini adalah merupakan perkara yang pokok. Walaupun bahasanya disebut dengan berbeza-beza, tetapi yang kita fahami dari bahasa hari ini ialah, kalau kita melihat perkataan du'afa ataupun masakin, atau kadang-kali dipakai the oppressed, inilah kelompok yang kita faham di negara kita mewakili 40% masyarakat yang berpendapatan 1,500 ke bawah. Dan mereka adalah agak besar, iaitu 40%. Kedua, apa yang disebut sebagai peredaran harta yang hanya berlegar di sekitar orang-orang kaya di kalangan kamu, juga adalah satu amaran bagaimanakah kekayaan sesebuah negara itu perlu dikongsi oleh rakyat yang lebih ramai. Kalaulah boleh kita faham bahasa ekonomi hari ini, ia disebut sebagai inequalities ataupun disparity. Itu istilah-istilah yang saya kira masuk dalam perbahasan sebahagian besar daripada para pembahas, dan saya ingin mencadangkan satu pemikiran kepada istilah yang dipakai, iaitu economic growth dengan economic development. Economic growth adalah pertumbuhan ekonomi yang melihat angka-angka peratusnya dan sebagainya. Adapun economic development adalah merupakan pembangunan ekonomi yang sifatnya inklusif dan sifatnya juga sustainable. Sebab itu izinkan saya untuk membuat beberapa kritikan terhadap bajet ini supaya dapat dipikirkan bersama. Apa yang saya namakan sebagai ekonomi keterangkuman dan lestari, inclusive and sustainable economy. Kritikan saya terhadap perbelanjaan ini adalah berdasarkan kepada persoalan yang lebih membumi
apa yang lebih berada di bumi dari sudut permasalahan realiti yang berlaku. Dan saya mengandaikan dan saya mencadangkan bahawa implikasi kepada pahaman kita terhadap bagaimana ekonomi itu harus digerakkan, sama ada hanya melihat angka dari sudut pertumbuhan ataupun melihat dari sudut pembangunan yang melibatkan keseluruhan komponen di dalam sesebuah negara itu. Saya ingin mengajak atau menarik perhatian semua ahli-ahli parlimen dan Tuan Yang Di-Pertua. Ada 4 perkara yang akan saya jadikan asas perbincangan yang berbaki lagi beberapa minit ini. Iaitu pertama, saya ingin melihat bahawa dalam ekonomi inklusif dan sustainable ini, perhatian harus dibuat kepada pergerakan menaik pendapatan rakyat Malaysia. Atau apa yang dinamakan sebagai the earned wages, iaitu gaji. Kedua, kemampuan menyimpan, melabur, serta pemilikan harta, apa yang dinamakan sebagai unearned wages. Dan yang ketiga, perubahan progresif menuju kepada suasana pendemokrasian dan segala bentuk perkara yang boleh melahirkan inovasi dan kebebasan. Kerana sepanjang perbahasan pekan sebagai Menteri Kewangan dan Perdana Menteri, banyak sekali ditekankan soal-soal negara maju. Saya tidak mahu argue negara maju hanya sekadar menyatakan negara maju mesti ekonominya begini, mesti ekonominya begitu. Tapi negara maju juga mengandaikan bahawa sebuah negara itu benar-benar menjulang erti demokrasi dan kebebasan. Dan ini harus kita menganjak kepada aspek-aspek seperti mana disebut oleh Kinabatangan dan rakan-rakan tentang akta hasutan dan sebagainya yang akan saya sentuh sebentar lagi. Dan yang keempat, menjadikan Human Development Index, HDI, sebagai piawaian kepada inclusive development. Bukan hanya sekadar economic growth, peratusnya berapa dan berapa. Now, saya sebut tadi tentang kenaikan gaji, Tuan Yang Di-Pertua. Perdana Menteri ada menyebut sebenarnya di dalam bajet bahawa kerajaan mensasarkan 40% pulangan kepada pekerja berbanding dengan majikan. Ini sesuatu yang kita amat menggalakkan kerana pada tahap hari ini, peratus pulangan kepada pekerja berbanding dengan majikan ialah 33%. Walaupun disebut 34, tetapi secara tepatnya 33.6% dan selebihnya dinikmati oleh majikan. Dan ini tidak baik dalam konteks menuju ke negara maju di mana sasarannya ialah 60 atau 66%. Dan the emerging market sekarang ini ialah 58%. Walaupun saya menyambut baik kerajaan menuju kepada 40%, saya juga agak skeptikal. Skeptikal saya ini menuntut supaya pihak kerajaan mengambil langkah-langkah. Antaranya ialah kita tengok soal gaji ini bagaimana kita nak naik kalau tekanan pasaran buruh yang murah dan tidak berkemahiran menyebabkan eksploitasi majikan. Bagaimana majikan boleh ditekan supaya diberi gaji yang lebih baik kepada pekerja kalaulah pasaran buruh itu pasaran yang murah dan tidak berkemahiran. Dan sudah tentu majikan akan ambil kesempatan dalam suasana ini untuk menindas pekerja, lantas menghalang usaha untuk kita mencapai rasio yang lebih baik. Yang kedua, dalam bab gaji ini, banjiran buruh asing yang begitu ramai yang kita tidak dapat kawal lagi, sehinggakan kita berkompromi kepada kualiti. Dan apabila kita kompromi kepada kualiti, maka pengguna akan mendapat substandard punya kualiti di dalam servis-servis yang mereka nikmati. Ketiga, perkhidmatan awam juga ingin saya sentuh sedikit. Birokrasi yang ada dalam perkhidmatan awam itu melambatkan pergerakan kepada pekerja kurang mahir, kepada pekerja separuh mahir, dan seterusnya naik kepada pekerja mahir sepenuhnya.
Jadi itu perkhidmatan awam perlu memikirkan termasuk kos yang tinggi supaya dapat kita menggunakan pendekatan supaya kemahiran itu lebih diutamakan. Dan dalam konteks nak capai 40% dalam ucapan bajet itu dari sudut pulangan kepada pekerja, saya juga skeptikal dalam konteks hari ini permasalahan yang besar ialah penciptaan pekerjaan yang berkemahiran semakin kurang. Dan ini amat membimbangkan, dan bagi saya untuk mendapat 40% pulangan kepada pekerja itu perlu kita garap dulu persoalan-persoalan yang saya lontarkan bagi perhatian pihak kerajaan. Poin kedua yang saya ingin sentuh iaitu tentang potensi menyimpan. Dan saya mengatakan menyimpan ini sama ada pemilikan harta. Harta yang kita masukkan ini bukan kereta, tetapi harta yang harganya tidak depleting, seperti share ataupun rumah, aset-aset yang lain. Nah, ini seperti mana yang disebut oleh Piketty, seorang pemikir ekonomi Perancis, ya, dia mengkritik apa yang dinamakan sebagai unearned wages yang begitu melebar, ya, dalam konteks inequality ataupun kesenjangan antara yang memiliki harta dengan tidak memiliki harta ini. Piketty menyebut, ya, tadi saya baca ayat Quran, sekarang saya nak ambil daripada Piketty. Dia menyatakan bahawa kesenjangan pendapatan, inequality in income, bukanlah sesuatu yang tidak sengaja berlaku. It is not accidental, dia kata. Tetapi ia adalah merupakan ciri kapitalisme, the features of capitalism. Yang mana dia menyatakan bahawa ia boleh diperbetuli. It can be reversed with the intervention of the state, dengan campur tangan kerajaan. Dan lebih bahaya daripada kenyataan Piketty ini, bahawa jika tidak diselesaikan isu kesenjangan pendapatan ini, maka demokrasi yang menjadi asas itu juga akan tergugat. So ini yang kita bimbang. Apabila kita tengok macam mana di New York berlakunya kebangkitan tentang mereka yang kaya memiliki harta yang besar, sedangkan yang miskin tidak memiliki apa-apa harta, maka dia akan berlaku di sana tidak puasan dan dia akan menggugat, ya, demokrasi itu sendiri. Untuk menjadi lebih realistik dalam, boleh saya bagi jalan ya, Mak? Saya sebelum itu saya minta duduk dulu sebab saya nak bagi habis statistik di Malaysia. Dan saya hanya melayan soalan yang bajet, soalan politik yang lain kalau tanya boleh, tapi saya tidak akan layan, minta maaf. Boleh saya kemukakan soalan sekarang? Sebentar lagi. Saya nak bagi statistik Malaysia dalam isu kesenjangan pendapatan. Kesenjangan pendapatan di Malaysia seperti yang dibuat kajian oleh Dr. Muhammad Khalid. Saya rasa dia antara orang yang awal membawa model inequalities dalam bukunya The Colours of Inequality in Malaysia, dan saya ada buat sikit catatan dalam buku itu. Dia menyatakan statistik yang ada hari ini ialah 53% rakyat Malaysia tidak ada aset harta tuan dan puan. 53% without any wealth, unearned wages yang tadi saya sebut tadi. 2.2% rakyat Malaysia ada harta, tetapi mereka daripada kelompok 80% yang berpendapatan rendah. Now, belum menarik lagi. Yang menarik, 77% rakyat Malaysia yang mempunyai harta terdiri daripada 10% kelompok terkaya di Malaysia. So di situ kita boleh lihat apa yang dinamakan sebagai reality inequalities. Kesenjangan pendapatan yang kita lihat, orang kaya memiliki harta yang besar, sedangkan orang yang miskin hanya 2.2, dan 53% yang saya sebut tidak ada apa-apa harta itu, 80% adalah daripada Bumi Putra. Saya bagi laluan kepada Petir. Terima kasih Muhammad. Ucap tahniah. Saya memang tertarik dengan apa yang Muhammad sebutkan. Saya cuma sekadar untuk bertanya pendapat selanjutnya daripada Yang Berhormat. Kerana kita tahu penulisan Thomas Piketty berlegar kepada beberapa pengalaman
yang berpunca pada ledakan kapitalisme yang ekstrim yang berlaku di Eropah, dan juga kurangnya intervention daripada kerajaan-kerajaan di negara-negara yang maju. Dan itu menyebabkan satu analisa dibuat oleh Thomas Piketty dalam penulisannya. Saya ingin bertanya pada Yang Berhormat, apa pandangan Yang Berhormat, ataupun adakah Yang Berhormat bersetuju menyatakan dalam soal mengatasi kesenjangan ini, rekod negara kita telah pun diakui termasuk oleh World Bank dan beberapa badan dunia, di mana intervention kerajaan dilakukan melalui banyaknya tindakan-tindakan preemptif, terutama sekali sejak terlancarnya dasar ekonomi baru. Seperti mana waktu dilancarkan dasar ekonomi baru adalah atas kesedaran isu yang Berhormat bangkitkan untuk merapatkan jurang perbezaan antara kaum, untuk merapatkan jurang perbezaan antara wilayah. Kita tahu kena dynamics ekonomi dalam mengamalkan sistem kapitalisme, tendensi itu akan terus berlaku, tetapi saya bersetuju macam yang Berhormat bangkitkan, intervensi kerajaan adalah satu instrumen yang penting. Terima kasih, Sekretari. Piketty sudah tentu mempunyai latar belakang berbeza. Tapi apa yang saya petik di sini adalah bukan untuk mengambil keseluruhan model itu, tetapi hanya melahirkan jika tidak ada intervensi yang lebih progresif, maka akan berlaku kesenjangan yang lebih buruk, seperti mana hari ini yang telah dilihat dalam statistik yang saya sebut, walaupun disebut sejak adanya intervensi itu melalui DEB dan sebagainya, tapi realiti yang terkini kita dapati, itulah dia hasilnya, iaitu 53% masih lagi belum memiliki harta. Dan saya harap satu dasar yang lebih progresif, kalau perlu disebut yang lebih revolusioner, ya, dalam memastikan pemilikan harta ini boleh berlaku, dapat kita kukuhkan bersama demi untuk kepentingan warga pekerja khususnya yang terdiri daripada sebagian besar daripada mereka yang menyumbang kepada pembangunan negara ini. Itu yang betul. Saya masuk kepada faktor yang ketiga dalam model ekonomi lestari dan sustainable ini, atau inklusif ini, iaitu menuju kepada perubahan yang progresif. Semua kita sedia maklum bahawa benchmark ataupun piawaian untuk melahirkan negara maju itu juga telah diletakkan kepada perkara-perkara yang kualitatif, bukan saja kuantitatif, tapi yang kualitatif. Antara lain yang disebut ialah bagaimana menuju ke arah negara maju itu memerlukan perubahan yang progresif. Perubahan yang memastikan pendemokrasian berlaku. Perubahan yang memastikan kebebasan bersuara dipelihara. Perubahan yang memastikan dalam konteks kepelbagaian diraikan. Dan inilah yang saya rasa antara perkara yang saya minta penjelasan, bahawa dalam konteks bajet yang ada hari ini, adalah satu aspek gerakan sivil. Gerakan sivil adalah merupakan satu gerakan yang penting bagi mengimbangi negara supaya dia menjadi check and balance selain daripada proses politik. Nah, saya melihat dalam hal ini, kita perlu dalam bajet ini dan bincang bersama bagaimana gerakan masyarakat sivil ini boleh diperkasakan, boleh diperkukuhkan supaya ia diberi satu peranan yang cukup besar bagi memastikan pendemokrasian berlaku dan kebebasan dipelihara. Saya gagal melihat secara khusus bajet kepada masyarakat sivil, dan ini satu perkara yang mungkin kurang dari sudut menuju kepada negara maju dalam konteks kualitatif. Bagaimana sebuah negara maju itu boleh kita andaikan dia sebagai sebuah negara maju. Ia juga berpandukan kepada suasana politik dunia yang ada hari ini. Suasana politik dunia yang semua kita tahu mutakhir ini melibatkan kebangkitan ekstremisme, kebangkitan radikalisme, kebangkitan ISIS yang hari ini menjadi tajuk utama dunia. Dan ini adalah sesuatu yang Malaysia perlu ambil kira. Kerana sebagaimana yang kita faham, dalam konteks global yang berlaku dalam dunia tanpa sempadan hari ini, apa yang berlaku di Iraq dan apa yang berlaku di Syria, apa yang berlaku di Lebanon,
pasti akan mempunyai efek kepada negara kita. Yang Muhammad, sambung petang 10 menit yang. Terima kasih. Oleh Muhammad Dewan ditangguhkan hingga jam 2:30 petang nih.